teruskan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Ahmad Rizam. Soalan yang saya akan tujukan kepada Ustaz Ahmad Rizam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita nak menghadapi fitnah akhir zaman ni melalui dengan iman dan akidah? Bagaimana Ustaz kita nak menghadapi fitnah akhir zaman ni melalui iman dan akidah? InsyaAllah Ustaz akan menguraikan kepada kita. Fatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله. Yang saya kasihi, Masya Allah, sahabat kita atau moderator yang saya baru kenal malam ni, Masya Allah, dan saya sayangi dari panel kita Al-Fadil Alimul Alama Ustaz Yaakob Yusra. Masya Allah, Ustaz Yaakob ni kalau dengan saya tuan-tuan pangkat anak nak panggil adinda pun tak boleh, panggil pangkat adik tak boleh. Anak saya yang tua pun umur dekat 30 lah. Jadi tak boleh panggil kata pangkat adik, dia kena boh pangkat anak. Masya-Allah, yang saya kasih, yang saya hormati tuan-tuan hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian, asatizah yang hadir pada malam ni, masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bila kita sebut akhir zaman, bermakna dunia ni dah tak lama dah. Bila kita sebut kata dunia ni dah tak lama, tuan-tuan, bermakna kita pun tak lama. Kadang-kadang bila ada ungkapan bahawa dunia ni tak lama, manusia ni dia lupa yang dia duduk dalam dunia. Dia ingat bahawa dunia ni saja tak lama, yang dia akan lama hidup ni. Dia lupa seolah-olah yang dia ni tak duduk dalam alam dunia, seolah-olah dia duduk atas langit. Seolah-olah yang dia tak bersama-sama akan dihapuskan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menyatakan, Masya Allah, dalam kitab Ayyuhal Wala, kesempurnaan seseorang itu mesti ada dalam diri dia 4 perkara, tuan-tuan. Dalam masa kita nak menghadapi zaman dan zaman demi zaman, lagi-lagi pada akhir zaman, maka hendaklah kita persiapkan diri kita dengan 4 perkara. Yang pertama adalah keyakinan yang jazam, yakin sungguh-sungguh. Bila sebut kata akhir zaman, ramai asatizah kita cerita pasal akhir zaman. Baru ni berlaku gerhana matahari, semua orang semayang sunat gerhana matahari. Siapa yang tak datang semayang sunat gerhana matahari, kita akan kata apalah, tidur saja di rumah, tak semayang, tak ikut sunnah langsung, bid'ah kata dah. Kita akan kata orang yang tak semayang sunat gerhana matahari. Tetapi apakah persiapan kita berlakunya gerhana matahari? Apakah persiapan kita berlakunya tanda-tanda akhir zaman yang Allah nyatakan kepada kita sebagai satu amaran? Maka sebab itu, sifat kita yang pertama sekali mesti ada dalam seluruh umat Islam, iaitu keyakinan yang jazam. Bila sebut kata keyakinan yang jazam, ulama usul menyatakan orang yang jazam itu tidak ada di dalamnya syak, tidak ada di dalamnya zan,
tidak ada di dalamnya waham. Maka bila sebut kata keyakinan, maka yakin itu terbahagi kepada 4. Yang pertama iaitu ilmu yaqin. Maka kita yakin dengan datangnya ilmu. Tapi orang yang yakin dengan ilmu ini masih lagi boleh kufur dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu apabila kerapnya berlaku gempa bumi dan ini tanda kiamat. Tapi apa tindakan kita? Bila Allah beri kita gempa bumi yang kerap, rajin tak bangun malam? Kekencing malam Orang yang ada dusun derian, dia boleh tunggu di kebun derian, tuan-tuan. Duduk dalam dangau tu. Tuan-tuan, sakit kepala pun tak ada, tuan-tuan. Tidur 5 minit, buah derian luruh, tuan-tuan. Bangun, tuan-tuan. Dia boleh bangun, tuan-tuan. Yang ni dia kata, orang yang jaga pokok derian ni, tuan-tuan. Masa derian berbuah ni, di antara ahlul mukasyafah, dia panggil. Pasal apa saya cakap mereka ni kasyaf? Ni duduk di dalam dangau, tuan-tuan. Duduk di pondok ni. Baring, tuan-tuan. Bukan ada elektrik. Pelita ayam tuan-tuan. Pelita ayam tu, dia tengah duduk lena ni, tuan-tuan. Luruh buah derian ni tadi, dia tahu dah pokok mana. Dia kata, sana ni dalam firasat dia kata, sana dia kata. Pergi sungguh buah tu, pokok tu, tuan-tuan. Kasyaf tak kasyaf. Sebab itu orang yang duduk pada ilmu yakin, orang ni masih dalam keadaan yang syirik dan boleh jatuh kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jangan duduk tempat ilmu saja, tuan-tuan. Kita tahu tanda akhir zaman berlakunya banyak perkara zina. Arak tidak dinamakan arak. La yatrukul minal Islam illa ismuhu wa la yatrukul minal Quran illa rasmuhu. Dan banyak tentang hadis-hadis yang Rasulullah sebut berlakunya apabila akhir zaman begini keadaannya, begini keadaannya, begini keadaannya. Ilmu yakin. Maka yang kedua kata ulama dinamakan ainul yaqin. Bagaimana kita boleh naik kepada ainul yaqin? Iaitu apabila kita ini mudawamah, mulazamah, sentiasa menyaksikan, sentiasa memandang akan segala kebesaran Allah, segala perkara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok perkara yang berlaku, maka kita yakin betul kata Rasulullah dan kita berada pada tempat akhir zaman. Macam mana kita lihat keadaan remaja sekarang? Apa kata Rasulullah? Apabila hampirnya qiyamah, Masya Allah, anak-anak ini dia boleh lebih rapat dengan kawan-kawan, lebih percaya dengan kawan-kawan. Mereka jauh daripada bapa mereka, wajafa'u abau. Mereka tak jadikan kita kawan. Mereka tak mengadu dengan kita, mereka mengadu dengan kawan-kawan. Dan mereka lebih percaya dengan kawan-kawan. Apa yang disebut oleh Al-Fadhil, saya ikut masalah perniagaan, tuan-tuan bab rada ni. Guru saya teringat bila saya ikut sebut ni, saya teringat satu benda. Guru saya dia pesan, dia kata, kalau beli buah, dia kata, jangan rasa buah itu sebelum kita membeli, dia kata. Kita nak beli buah mata kucing, pasal nak beli buah moktan, tuan-tuan, dokong, macam-macam lah. Orang tak bagi rasa ni, derian lah. Tuan-tuan nak rasa ada terian sebelum beli? Tak pernah, tuan-tuan. Semua hidup hak tu yang tak pernah orang bagi rasa, tuan-tuan. Manggih, dukung, moktam semua orang bagi. Rasa. Kita pun rasa. Kita turun anak kita 5 orang, rasa juga. Lepas tu kata, tak apalah abang, kata, terima kasih lah. Tak apa nak lengkang, kata. Nampak tak? Guru saya kata syubhah. Sebab apa? Masalah bab redha ni. Bila sebut kata ar-rada qat'ul hukmi. Rada itu pemutus segala hukum. Tapi bila tak rada, tuan-tuan, dia berkata dalam hati, dah lah rasa buah bawa sekampung kata.
balik belah macam tu lah, belilah sekurang-kurang setengah kilo ke 300 gram ke. Yang tu yang dikata syubhah. Tuan-tuan, yang ni yang kita buat dulu-dulu tuan-tuan. Kita tak tahu apa perasaan pembeli ni. Lepas tu tuan-tuan, Masya Allah, maka keyakinan ini apabila kita sering bermusyahadah, sering kita menyaksikan akan kejadian alam, akan apa yang Allah Ta'ala lontarkan kepada kita, Allah beri kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita, lagi-lagi pada zaman ini, satu zaman yang kita berada pada zaman mutakhirin, kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Paling kita takuti iaitu apabila hampirnya qiyamah, maka iman ini akan dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit. Maka tidak heran orang Islam tapi mengaku Islam tetapi tidak ada ciri-ciri keislaman, ciri-ciri seorang Muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, haqqul yaqin. Bilakah ianya berlaku seperti mana kalam Allah, firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bila sampai saat kematian, bila sampai saat malaikat maut datang mencabut dan memisahkan roh kita daripada jasad, pada ketika itu barulah kita yakin sungguh-sungguh. Yakin sungguh-sungguh. Ya Allah, betapa ruginya aku sehingga aku, ya Allah, meninggalkan akan kebaikan demi kebaikan. Pada ketika itu barulah kita mohon kepada Allah untuk hidupkan kembali melakukan amal saleh. Tuan-tuan hadir pada malam ini adalah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih sayang kita kerana Allah masih berikan kita kebaikan demi kebaikan. Allah sayang kita, Allah berikan kita ketaatan demi ketaatan. Tetapi jika mana Allah benci kita, maka Allah berikan kita kemaksiatan, Allah berikan kita kejahatan, Allah berikan kita perkara yang membuatkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, ulama dia cukup takut. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah dengar satu kisah seorang ulama dan burung tiung. Malam ni saya nak kongsi cerita ni tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan, seorang tok guru ni, Masya Allah, rumahnya dihinggap oleh seekor burung tiung tuan-tuan. Daripada burung tiung ni kecil tuan-tuan, maka tok guru ni bela sampai besar. Dan setiap hari guru ni dia akan mengajar akan burung tiung ni 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, satu hari pada suatu petang, tok guru ni baring-baring tuan-tuan, dia dengar bunyi bising. Maka dia bingkas bangun dan dilihat burung tiung ini telah diterkam oleh seekor kucing. Tok guru ni ambil burung tiung ni tuan-tuan. Tok guru ni tengok burung tiung ni mengerang tuan-tuan. Dan akhirnya burung tiung ni mati. Selepas daripada peristiwa itu, tok guru ni tuan-tuan, dia termenung sepanjang hari. Sampai murid dia kata apalah tok guru ni kata, mati burung tiung pun nak melengung panjang ada. Ni nampak ni murid kurang ajar nampak. Murid ni tuan-tuan, dia selalu su'uzan dengan guru dia. Sebelum kita nak su'uzan dalam ilmu, dia kena ada adab tuan-tuan. Tanya guru kita dulu. Dah lama su'uzan, baru pergi tanya guru. Maka seorang murid memberanikan bertanya kepada guru dia, wahai tok guru, pasal apa tok guru termenung ya? Takkan tok guru sayang sangat dengan burung tiung ni? Tok guru ni pun dia kata, aku ni termenung, dia kata, bukan sebab kematiannya burung tiung ini, tetapi cara burung tiung ini mati. Keadaan burung tiung ini mati membuatkan aku termenung, kata dia. Kenapa tuan? Burung tiung yang telah aku ajar daripada kecil sehingga dewasa dengan 2 kalimah syahadah,
tetapi ketika matinya dia tidak boleh mengucap dua kalimah syahadat. Yang setiap hari ia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ribuan kali, tetapi tatkala ia menahan kesakitan sakaratul maut, pada ketika itu dia lupa akan kalimah yang pendek ini kerana ia sangat memikirkan akan kesakitan kematian. Maka kata Tok Guru ni, kalau burung tiung ni yang tak cakap apa-apa, yang tak buat dosa apa-apa, bagaimana aku ni yang setiap hari mengajar agama, mengajar kamu berzikir, baca Quran? Apakah aku ini boleh mengingati kalimah yang pendek itu ketika mana aku menahan kesakitan sakarat, iaitu kesakitan kematian? Tuan-tuan, cuba kita bayangkan, tatkala kita mengalami sakit gigi sebatang, tuan-tuan, pada masa itu kita tak ingat benda lain, kita terlupa duit kita dalam bank berapa banyak, bini kita hak yang baru kita kahwin, kita tak ingat pun, kita minta semua orang sengap dah, jangan kacau lah. Sebab sakit gigi sebatang tu. Cuba tuan-tuan bayang 24 batang sakit. Pada ketika akal kita fokus kepada kesakitan kematian, boleh tak kita ingat dua kalimah yang pendek? Ataupun sekurang-kurang kita mengatakan Allah. Tuan-tuan, sepanjang kita tuan-tuan menghadap orang yang sedang nazar, berapa orangkah yang tuan-tuan dengar dengan jelas yang keluar daripada mulut-mulut mereka kalimah yang sekurang-kurangnya Allah, ataupun yang kita jumpa mereka mengatakan mereka itu bukan kalimah tayyibah, itu adalah suara orang yang sedang menahan kesakitan sakarat. Bagaimana kita menghadapi perkara ini? Inilah qiyamatus sughra. Kiamat yang kecil adalah kematian. Sebab itu yang keempatnya, iaitu kamalul yaqin. Bilakah berlaku kamalul yaqin? Seperti dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan kami absarna, kami telah melihat akan orang-orang yang telah Engkau cilakakan ya Allah. Kami telah melihat akan bagaimana azabnya neraka-Mu ya Allah. Kami telah melihat akan kesusahan mahsyar ya Allah. Wa sami'na, kami telah dengar ya Allah akan jeritan ahli neraka ya Allah yang mohon pertolongan kepada Engkau. Kami telah dengar akan jeritan-jeritan orang yang dalam keadaan ashabus shimal, dengan orang yang telah mendapat suratan dengan amalan pada sebelah belakang mereka itu. Mereka menjerit di hadapan Allah, mereka mohon pertolongan Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke dalam dunia ya Allah.
na'mal salihah. Kami nak buat amal soleh. Kau kembalikan kami ya Allah. Kami bukan nak kerja kilang, kami bukan nak jadi guru, kami bukan nak jadi wakil rakyat, kami bukan nak jadi Perdana Menteri, tapi kami nak beribadah. Kalau ada duit sikit-sikit kami nak perhabis ya Allah, nak sedekah. Kalau ada masa kami nak salat sunat 2 rakaat ya Allah. Kalau ada lagi umur kami nak amal semua sunnah Rasulullah, kekasih engkau, seperti mana yang kau sebut di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Inna muqinun, kami telah yakin ya Allah. Maka apa kata Allah? Hei orang-orang yang bodoh, apa kamu hendak kembali pada tempat kamu dahulu? Tempat kamu dari mana tempat kamu datang dahulu? Tak ada peluang lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, masa yang ada pada kita guna pakai seelok-elok. Tuan-tuan cuba pandang ke bumi, dan tuan-tuan cuba pandang ke langit. Dan bagaimanakah pada bila-bila masa, segimana langit ini runtuh, tuan-tuan, menghampak kita. Tiba-tiba, tuan-tuan, langit yang kita pandang di atas ini jatuh, tuan-tuan. Bukan kemah ini jatuh, tetapi langit ini jatuh menghampak kita. Dalam keadaan sekarang kita tidak ada amal saleh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa kata ulama? Persiapannya ialah dengan ilmu yang manfaat. Kenapa kena ada ilmu, tuan-tuan? Sebab kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ilmu tu, bila kita berilmu, Masya Allah, alat untuk kita takutkan Allah. Sebab itu ulama masyhur dengan syair taubat. Takkan kita nak balik bawa dosa dan maksiat? Kita ni, tuan-tuan, semua umur mati. Hak yang duduk depan saya ni semua nak mati dah. Hak yang sakit kencing manis, darah tinggi, tuan-tuan. Betul Nabi cakap, akhir zaman umat aku ada 2 penyakit. 1 takut mati, 2 kasih dunia. Berlaku tak kat kita, tuan-tuan? Berlaku. Ni jangan makan ni santan ni, tukar santan kelapa ni, tuan-tuan. Sebelah kampung saya panggil nyok, tuan-tuan, buah nyor. Sini dia tak panggil nyor, dia panggil nyok. Orang tukar, tuan-tuan, tukar dengan susu. Orang takut mati. Mati ni takut ke berani mati? Tuan-tuan berani sangat nak mati, mati. Takut sangat nak mati, gagal lah. Ni jangan makan yang ni, kolesterol. Ni jangan makan yang ni banyak asid banyak. Bodoh lah. Tahu bodoh. Orang dulu dia kebeh semua elok ya. Ni yang ada depan kita ni semua ni Honda Bongshu belakang ni. Bongshu pun mempower usin dah, tuan-tuan. Nabi sebut dah, akhir zaman umat aku, umur dia pendek-pendek, badan dia lemah-lemah. Ni generasi saya ni, tuan-tuan. Yang ada depan kita ni generasi ni, Tengku Abdul Rahman ni, Tun Razak ni, saya generasi Najib, kena GST. Allahu Akbar, tersilap. Ni zaman ni, yang ni panjang umur. Orang dulu elok, dia bubuh semua benda. Dia tak takut kolesterol, dia tak takut urin acid tinggi, dia tak takut pun, dia tak fikir semua benda. Tetapi zaman kita zaman orang yang takut mati. Benarlah apa yang Nabi cakap. Kita duduk pada zaman yang akhir. Kena ada ilmu, tuan-tuan. Bila kita ada ilmu, kita kenal diri kita, siapa kita. Aku ni dosa banyak,
Bila kita dosa banyak, malam-malam kita akan bangun tuan-tuan. Malas-malas pun tuan-tuan. Sebab itu ulama dia suruh kita paling malas kita bangun tengah malam. Kalau kita tak mau semayang sunat pun tuan-tuan, apa kita nak buat? Yang pertama, kita baca tahlil tuan-tuan. Malaslah, kita malas semayang sunat. Kita bangun-bangun tuan-tuan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan baca, jangan banyak, 3 kali juga. Lepas itu tuan-tuan, habis baca tahlil, tuan-tuan baca istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. 3 kali juga tuan-tuan. Tuan-tuan baca tasbih. Kalau saya tuan-tuan, saya akan baca tasbih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Kemudian tuan-tuan angkat tangan. Tuan-tuan angkat tangan. Tuan-tuan kena minta dengan Allah. Apa yang tuan-tuan nak minta, apa yang terlintas dalam akal tuan-tuan, itulah yang menunjukkan tahap keimanan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan habis baca 3 wirid itu, lalu tuan-tuan angkat tangan, Ya Allah, murahkanlah rezeki aku, Ya Allah. Yang tu tahap iman tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan angkat tangan, tuan-tuan pun kata, Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Kerana inilah satu perkara yang menjadi ketakutan salafus salih, ashabul rasul, salafus salih, dan ketakutan sekalian para nabi engkau, Ya Allah. Yang ni tanda keimanan tuan-tuan, dan keimanan saya juga. Yang ketiganya tuan-tuan, amal salah. Dalam kita menghadapinya orang yang akidah dia tepat, tak mungkin orang yang akidahnya tepat dalam menghadapi peristiwa akhir zaman mereka tidak beramal salah. Tak mungkin. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Orang yang mengharap bertemu Tuhannya, bertemu Allah, pasti dia buat amal saleh. Tak mungkin. Dia dah tahu dah dunia ni nak kiamat. Takkan dia nak cari duit banyak lagi tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau saya cakap macam ni mungkin tak jadi apa kot. Tuan-tuan besok pergi hospital Sungai Petani. Kulim ada hospital besar tuan-tuan. Kulim ada kan? Jauh sangatlah. Kulim. Besok tuan-tuan pergi hospital Kulim. Kemudian besok doktor bagi tahu tuan-tuan, Tuan Haji, saya rasa Tuan Haji ni kena kanser dah tahap 4 ni. Tuan Haji ada masa umur 6 bulan. Tuan-tuan yakin tak cakap doktor tu? Balik tuan-tuan gembira ke tuan-tuan rasa sedih? Tuan-tuan, aku tanya ni.
Ni tidur semua lah. Tentu kita akan rasa sedih, tuan. Kita balik bermuka, kita com, tuan. Balik-balik orang betina kita tanya, ni bang, pasal apa ni? Aku ni tak ada harapan lah, kata. Siapa abang cerita lah. Tadi doktor beritahu aku, kata, aku kena kanser tahap 4 dah, timur tu. Teriak, tuan. Doktor beritahu, kata, aku ada 6 bulan ya lagi ada. Lepas pada tu, tuan-tuan, orang tak main masjid, kita duduk dalam dah. Mayang sunat tak berhenti, tuan-tuan. Paling banyak orang buat 4 rakaat, 1 salam. Dia buh 8 rakaat direct nah. 8 rakaat 1 salam. Dia takut tak ada, kalau aku bagi salam lagi mati macam mana? Baik aku terus 8 rakaat 1 salam. Dia punya takut, tuan-tuan. Walhal yang kata dekat kita tu Doktor Bengali, tuan-tuan. Allah sebut dah 1400 tahun dulu masalah kematian. Kita tak percaya, tuan-tuan. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah boleh cabut nyawa kita dengan tidak ada, dengan jalan sebab boleh. Dengan tidak payah dibagi sakit pun kita boleh mati. Dalam keadaan tuan-tuan duduk sekarang ni pun tuan-tuan boleh mati, tuan-tuan. Tapi kita tak yakin, tuan-tuan. Malaikat maut tengok kita satu hari 25 kali. Hari ni, tuan-tuan, ada berasa tak malaikat maut tengok, tuan-tuan? Siapa yang dah berasa malaikat maut tengok dia hari ni? Berasa malaikat maut tengok aku. Ada tak? Ada tak? Siapa dah? Siapa dah? Kalau ada, angkat tangan, aku nak bagi RM2. Tak ada seorang pun. Kita ada ilmu tentang kematian, tetapi kita tak yakin dengan kematian. Kita ada ilmu tentang, Nabi kata, kita ini akan dilihat oleh malaikat maut, diziarah oleh malaikat maut satu hari 25 kali. Tapi tuan-tuan, kita tak berasa apa malaikat maut datang. Macam tuan-tuan, kalau kita, tuan-tuan, kita buat maksiat, tiba-tiba orang ambil video kita, orang rakam, tuan-tuan. Macam kita rasa takut, tuan-tuan. Takut, oh. Kita buat benda tak elok, tuan-tuan. Orang main rakam, tuan-tuan. Tak elok. Benda tak elok. Kita takut, tuan-tuan. Kita sanggup tak tolong delete lah. Kawan dia kata, boleh delete, aku bagi 1000. Tak sanggup, tuan-tuan, bagi dia 1000. Tuan-tuan perasan? Perasan tak perasan? Tuan-tuan yakin tak yakin? Malaikat kiraman katibin rakam kita daripada baru lahir kemarin. Sampai lah ni, tuan-tuan. Ni malaikat yang duduk kiri kanan ni, dia rakam apa kita buat, apa saya buat. Dia rakam, tuan-tuan. Tu dia kata, Pak Imam ni mandi telanjang. Dia tu dia kata, oh, rupa ni macam ni perangai Pak Imam ni, kata dah. Allahu Akbar. Ni semua orang akan tengok video kita. Semua orang akan lihat kejahatan kita. Semua orang akan pertontonkan, akan menonton setiap perkara yang kita buat. Sebab itu dalam surah As-Sajdah disebut, orang yang berdosa ini nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Mereka akan benam kepala mereka di bumi. Sorok kepala, sunyi, tak bagi orang tengok. Macam kita tengok dalam televisyen kan, orang buat salah, keluar pada mahkamah, wartawan tangkap gambar kan, dia ambil baju dia ni, dia orang sini panggil apa? Dia seralum kan. Seralum, tuan-tuan. Saya boleh cakap Kedah sikit sebab mak mentua saya orang Sungai Petani. InsyaAllah, tuan-tuan. Malu, tuan-tuan. Yang tu baru satu Malaysia, yang ni satu dunia, tuan-tuan. Tengok kita. Apa yang kita takuti? Lah tak apalah, tuan-tuan. Macam saya pakai serban, saya pakai jubah, alhamdulillah.
Bagaimana zaman muda kita dulu? Yang kita buat perkara tak senonoh. Jika mana Allah tak delete lagi rakaman itu, yang tu dah ada ulama, dia malam-malam, dia bangun tuan-tuan, kalau tak silap saya hak ni syair Abu Nu'as lah. Malam, Ilahi las tulil firdaw si'ahla. Dia bangun tengah malam, wala aqwa ala naril jahim faham litau batawafir dhunubi fa innaka ghafirun dhanbil azimi. Kita bangun tengah malam tuan-tuan, kita cakap dengan Allah, ya Allah, ampunkanlah dosaku, supaya semua orang tak tengok kejahatan aku di akhirat. Ya Allah, masa dulu aku buat dosa dan maksiat sebabkan kejahilan aku. Aku tak tahu ya Allah. Tapi aku juga ada berbuat maksiat kepada Engkau dalam keadaan aku tahu ya Allah. Tapi aku tak kuat nak melawan desakan hawa nafsuku dan kejahatan syaitan. Kita mengaku tuan-tuan depan Allah. Mengaku kita di hadapan Allah. Seumpama tuan-tuan kita mula-mula pergi umrah. Kita mula-mula pergi umrah tuan-tuan. Umrah yang pertama sekali. Kita pun sampai saja. Macam zaman saya pergi haji dulu tahun 90 tuan. Saya pergi haji tahun 90. Umrah masa tu bawa 1,500 kan? Kita pun masuk ke pintu Babus Salam. Umrah yang pertama kita buat sungguh-sungguh. Yang kali kedua ketiga tak ada, kita buat cincai ya. Hak mula-mula tu aja. Masuk pintu Babus Salam, kita berhenti, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika as-salam. Masuk dengan baca doa. Sampai kita masuk. Dulu dia ada garis dua tuan-tuan, warna coklat. Sampai dekat Telaga Zamzam lah. Kita pun masuk tuan-tuan, masuk turun tangga, lalu tempat sa'i tuan-tuan, turun lagi tangga tuan-tuan, sampai pada tangga kedua hak tinggal tuan-tuan. Kita nampak benda hitam depan kita. Kita nampak tuan-tuan, kita kata yang itulah Kaabah, kita kata itulah Baitillah. Kita pun teriak tuan-tuan. Kita kata terima kasih ya Allah, Kau bagi aku peluang jejak masjid ini dan tanah haram sehingga aku nampak Baitillahil Haram ya Allah. Dulu aku dengar cerita ya tentang Baitillahil Haram. Kita pun sampai tuan-tuan, habis-habis kita tawaf, kita pergi terus kat Hijr Ismail tuan-tuan, kita peluk Kaabah tuan-tuan. Ya Allah, tak sangkalah aku dapat main sini ya Allah. Macam itulah kalau Allah bagi kita masuk syurga besok ya Allah. Allah bagi kita masuk syurga tuan-tuan. Sampai kita di pintu pagar syurga, kita akan menjerit, kita akan teriak di hadapan Allah. Ya Allah, yang tukar syurga Engkau ya Allah, tukar syurga Engkau ya Allah.
kita pun tuan-tuan, kita akan masuk syurga dalam keadaan yang penuh kegembiraan. Tapi kena ada syarat-syarat itu. Dan yang ketiga, amal saleh. Dan yang keempatnya adalah doa. Sebab itu Nabi suruh kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya, min fitnatid nisa, wa min fitnatid dunya, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Doa tuan-tuan. Jangan kita ingat aku Ustaz Nizam, aku boleh cakap Quran, aku boleh cakap hadis siap dengan sanad dan matan yang baik, aku tak boleh masuk neraka. Jangan sombong dengan Allah, kerana syurga itu milik Allah, neraka itu milik Allah. Kita cuma harap akan rahmat Allah. Daripada segi diri kita, apa yang berlaku pada kita, apa yang kita buat, sedikit pun tidak ada kelayakan untuk kita masuk syurga Allah. Walhal kita adalah orang yang lebih layak terjun dalam neraka Allah. Semayang kita banyak mana tuan-tuan? Tuan-tuan balik, saya fikir, tuan-tuan fikir. Semayang kita banyak mana? Sedekah kita banyak mana? Zikir kita banyak mana? Kalau kita nak bandingkan dengan muda-muda kita dulu, yang perempuan ada yang bukan daripada kecil pakai tudung. Dulu mungkin ada yang buka aurat, rambut mengebang macam lansui, dia tak mengilai aja. Tuan-tuan, satu helai rambut yang orang laki-laki nampak tuan-tuan. Ni mak-mak, kakak-kakak, satu helai rambut yang hampa buka dulu akan masuk neraka 70 tahun. Bagaimana seorang laki-laki yang kamu boleh kahwini melihat satu kepala sekalian rambut di kepala kamu? Bukan sekali, tetapi kalian pernah membuka aurat selama belasan tahun. Bagaimanakah kita akan mendapat keampunan daripada Allah? Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini mendapat keredaan Allah. Dan pada saya tidak ada raun kedua pada malam ini. InsyaAllah saya akan serahkan terus kepada Ustaz Yaakob Usra